Berdasarkan analisis, Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) meramalkan monsun Timur Laut berterusan sehingga Mac 2024. Amaran ribut petir, hujan lebat berpanjangan dijangka berlaku sehingga boleh menyebabkan kejadian bencana seperti banjir. Akibat PAH, pada tahun lalu sahaja, kerugian sebanyak RM622.4 juta dilaporkan dan daripadanya sebanyak RM157.4 juta untuk kerosakan kediaman dan RM18.8 juta bagi kenderaan. Oleh itu, adakah orang ramai tahu kepentingan melakukan perlindungan harta benda terhadap bencana? Tak pasti. Saya tahu. Tak tahu lagi. Oh, tidak tahu saya. Mungkin tak ada info sebelum tu. Sebelum banjir lah. Tak ada info. Tak pernah pergi bagi tahu lah. Tak ada info mah. Tak ada info masih. Macam kat rumah tu kalau kita bayar monthly installment memang tu terlindung pada insurans kita. Mana kita kena ambil persendirian loan tu. Insurans baru kita boleh claim untuk harta benda ataupun rumah apa-apa yang kita kena bencana alam. Dia buatlah selepas banjir tu baru fikir nak buat insurans. So saya buatlah tak cover insurans. Ada lah. Dah bengang-bengang lah. Benda ini sebab kita ambil rumah tu kita ambil yang loan macam MRT semua, tapi benda yang insurans tu dah termasuk dalam tu. Semua total loss. Kita 2 kereta rosak, untuk rumah pun lebih kurang dalam 20,000 30,000. Termasuk harta benda semua dekat 50,000. Air dah masuk rumah, dah kotor semua, barang ada rosak. Ada lah. Yang kereta pun ada kena lah. Baik, itulah perkongsian yang kita nak bincangkan di Soal Wang pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pelindungan daripada bencana ini babitkan harta-harta kita. Dan sebab itulah kita nak berbicara dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Razali, Pengarah Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia UTM di Johor, bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, difahamkan Johor cuti pada hari ini, jadi ada kesempatan untuk bersama kami pada pagi ini. Mungkin Doktor, tadi kita dah dengarkan dan juga kita tonton berkaitan dengan pendapat orang ramai apabila ditanyakan soalan tentang perlindungan harta daripada bencana ini. Secara umumnya sebagai pembuka kata ni Doktor, antara harta ataupun barangan kita yang boleh kita insurankan, pelindungan tu, apa sebenarnya definisinya Doktor? Okey, jika kita merujuk kepada istilah harta benda tu, maknanya apa benda yang ada yang kita perolehi, yang kita punyai, itu adalah yang dimaksudkan dengan harta benda lah. Jika dalam konteks yang seperti intro tadi, permulaan kita merujuk lebih kepada rumah dan juga kenderaan. So itu adalah kategori harta benda. Tapi dua komponen itu adalah biasa. Okey, yang menjadi dalam beberapa akhbar artikel yang kata tidak awareness tu, kesedaran orang ramai ialah insurans selain daripada yang kebiasaannya. Contoh kalau rumah, tengok tadi ada penonton kata MRTA, LTA, MRTT, MLTT tu mortgage bawah bila kita buat pinjaman perumahan. Itu pada masa kini pun bank-bank atau institusi kewangan dah mewajibkannya, walaupun ianya sebenarnya tidak wajib. Okey. Tetapi yang kita masukkan ke sini ialah bila berlaku bencana alam atau banjir tu, harta benda yang ada di dalam rumah ni, perabot, kitchen cabinet, semualah yang ada dalam rumah, itu sebenarnya dimaksudkan dengan insurans pelindungan tambahan. Dan bagi kereta pula, jika berlaku bencana yang di luar jangka, itu yang harta benda lah. Yang ini yang dua komponen yang popular lah sebenarnya. Kalau nak kira harta benda tu macam-macam lagi lah yang kita boleh bincangkan lagi sebenarnya. Okey, dia luas definisinya tu. Tetapi ialah mungkin kita nak berikan kepada skop yang boleh kita dapatkan untuk manfaat ramai orang pada pagi ini. Doktor, dari sudut bencana pula, jenis-jenis bencananya yang boleh dikategorikan sebagai antara pelindungan yang boleh kita dapatkan daripada bencana ini, Doktor? Kebanyakan syarikat-syarikat insurans telah mendefinisikan bencana yang agak kerap berlaku di Malaysia ni ada termasuk di dalam polisi perlindungan mereka. Ya, termasuk yang kebiasaan yang paling popular ialah banjir lah. Banjir, tanah runtuh, ya.
ataupun tanah jerlus, kebakaran, itu satu lagi lah yang boleh dilindungi di bawah insurans tersebut. Itu bencana-bencana. Tetapi yang luar biasa seperti gempa bumi semua tu, saya rasa kebanyakannya tidak termasuk lagi lah. Tetapi pada akan datang, ianya tidak mustahil akan berlaku kerana disebabkan perubahan iklim yang berlaku dan juga perubahan cuaca, kelestarian alam sekitar itu sebenarnya menyumbang kepada, jika dahulu banjir itu tidak menjadi salah satu definisi dalam pelindungan insurans, tetapi kini ianya masuk kerana ianya berlaku bukan hanya ketika waktu monsun tetapi juga pada waktu-waktu yang kita di luar jangka. Seperti termasuk tiba-tiba je berlaku kerana walaupun pada ketika itu bukan musim hujan kan, terutamanya di bandar-bandar besar. Itulah bencana-bencana alam yang agak bagi pada saya popular di Malaysia lah. Yang paling popular lah banjir lah. Ya. Dan bila cakap tentang popular tu, ialah memang mungkin ianya kerap berlaku, tapi kita harapkan ianya tidaklah berlaku kepada kita di mana saja kita berada kan. Doktor melihat kepada tahap berbaloi untuk kita mendapatkan insurans ataupun perlindungan harta daripada bencana ini. Apa nilai yang berbaloi untuk kita dapatkan? Adakah ianya pulangan yang baik untuk kita lindungi harta kita daripada bencana ini, dan macam mana kita nak tahu bahawa ianya berbaloi dengan setiap sen yang kita keluarkan untuk mendapatkan perlindungan ini, doktor? Pada saya, perlindungan tambahan untuk harta benda kita, yang saya maksudkan tadi ialah rumah dan juga kereta lah. Ianya sangat, pada saya, disebabkan perubahan iklim yang berlaku ketika ini, banjir menjadi semakin kerap. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa tempatan, malah masyarakat setempat, tetapi ianya kerap berlaku kerana kadang-kadang ia di luar jangka. Kadang-kadang kawasan perumahan yang dibina itu kita tak tahu bahawa ianya sebenarnya berlaku adalah sebuah kawasan yang mudah dilanda banjir atau flood prone. Jadi kan pada saya, untuk mengambil insurans perlindungan tambahan adalah sangat berbaloi kerana ia boleh mengurangkan beban kewangan yang terpaksa kita tanggung. Bayangkan jika tiada insurans ini yang hanya kita perlu bayar tidaklah mahal mana setiap bulan. Tapi saya faham dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup yang tinggi, ia akan menambah lagi beban. Tetapi cuba kita bandingkan beban yang kita akan tanggung jika berlaku sesuatu kecelakaan atau aspek yang di luar jangka, terutamanya banjir ataupun tanah runtuh atau tanah jerlus. Bayangkan kita sebenarnya untuk diri kita dan keluarga, cuba kita buat satu analisis risiko yang mana adakah kawasan kita tu jika kerap berlaku banjir ataupun tanah jerlus atau tanah runtuh, maka saya rasa keperluan insurans itu sudah menjadi kewajipan kepada isi rumah tersebut. Dan juga dalam konteks kenderaan, jika tempat kerja yang kita perlu pergi itu adalah satu kawasan yang selalu atau kerap dilanda banjir, maka ianya adalah berbaloi. Jadi pada saya, kata kunci di sini, setiap individu kita ni, masyarakat, cuba buat analisis risiko masing-masing supaya kita tidak terbeban sangat dengan kewangan. Ya, betul. Risk assessment tu penting jugalah. Sebab setiap orang berbeza jalan perjalanan hidupnya, doktor. Doktor, mungkin kalau nak cakap tentang bebanan tadi, saya nak panjangkan poin doktor berikan tadi. Berapa sebenarnya nilai insurans yang perlu kita berikan komitmennya itu setiap bulan mungkin untuk mendapatkan perlindungan ini? Dari range berapa itu, doktor, yang terbaiklah untuk kita mendapatkan perlindungan ini? Setiap syarikat insurans sebenarnya ada dia punya polisi masing-masing lah. Bergantung kepada polisi yang kita ambil, berapa banyak insurans yang kita cover. Sebenarnya kalau contoh macam untuk rumah, kalau boleh kita pastikan bahawa perlindungan itu hampir menyamai dengan nilai pasaran lah, supaya jika berlaku total loss atau kemusnahan secara total, bayaran ataupun ganti rugi yang kita hendak bayar balik itu atau membeli rumah semula membina balik rumah itu tidak terlalu beban kepada kita. Itu juga dengan kenderaan. Jadi saya rasa bila saya sebelum ni saya pernah buat kajian bersama Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mengenai persediaan kita menghadapi perubahan iklim. Setiap company yang saya buat analisis, bayaran tidak terlalu mahal sangat. Dia pada pandangan saya, ianya masih dalam lingkungan yang mampu. Saya rasa tidak kurang RM200.
Okey. Tidak kurang daripada itu. Tapi sebenarnya bergantung pada syarikat masing-masing. Jika banyak yang kita ambil pelindungan ataupun skim, lagi banyak yang perlu kita bayar lah. Saya rasa dia lebih kurang dengan insurans kesihatan yang kita biasa ambil. Maksudnya bergantung juga kepada plan kita apa semua tu lah ya. Dan ada juga laporan yang saya baca doktor mengatakan bahawa ada permohonan-permohonan yang tidak lulus. Walaupun dah berlaku bencana, walaupun mereka ni sebenarnya ada perlindungan dari sudut harta tersebut. Apa punca yang menjadikan ianya tidak diluluskan tu doktor? Pada pandangan saya, jika ianya tidak diluluskan ada beberapa faktor lah. Contohnya lokasi yang sangat-sangat berisiko tinggi lah. Seperti contoh ialah di lereng bukit yang kita tahu bahawa kawasan itu memang agak berbahaya untuk dibina satu projek perumahan. Pada saya juga ingin menyarankan menyarankan kepada pemaju-pemaju perumahan sebelum membuat apa-apa saja projek perumahan supaya menilai keadaan tanah, struktur tanah di kawasan tersebut. Walaupun mungkin ia mempunyai pemandangan yang estetik yang cantik, tapi bagaimana dengan risikonya? Mungkin akan berlaku tanah runtuh, ya, seperti yang berlaku di Highland Towers ni. Memang kawasan yang strategik, cantik, tetapi kita tidak tahu rupanya ada aliran air yang berdekatan yang menyebabkan kawasan menjadi risiko. Kemudian keadaan harta benda yang buruk. Contohnya kalau kereta tu dah lebih daripada 10 tahun lah contohnya kan. Jadi agak sukar lah untuk diluluskan untuk insurans tambahan. Selain itu, dia juga memberi rekod peribadi kita juga memainkan peranan. Dan juga langkah keselamatan yang diambil oleh kita jika kita tahu bahawa kawasan rumah kita itu mempunyai risiko yang tinggi untuk berlaku bencana alam. Ada banyak lagi sebenarnya. Tetapi pada saya dia melingkungi ada dua aspek, luaran dan juga dalaman. Dalaman itu maksudnya diri sendiri, rekod kewangan kita, rekod hutang kita, dan juga luaran itu maksudnya ialah kawasan sekitar kita yang seperti yang saya maklumkan tadi, analisis risiko terhadap syarikat insurans ni biasanya dia akan buat analisis risiko lah. Dia akan buat siasatan terlebih dahulu. Baik, okey. Sangat jelas, sangat mantap penjelasan daripada doktor. Terima kasih banyak kita ucapkan sudi bersama kami pada pagi ini. Nanti kita jemput datang studio pula lah sebab hari Jumaat cuti kan Johor kan? InsyaAllah boleh. Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Razali, Pengarah Harta Tanah, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor bersama kita. Assalamualaikum doktor, terima kasih.